Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam siri-siri tafsirul Quran dan tadabbur ayat-ayat pilihan. Kita sudah berada di juzuk yang ke-27, surah yang ke-57, nama dia Suratul Hadid, surah besi. Besi ini lambang kepada kekuatan, keutuhan, itu nama dia besi. Alhamdulillah kita telah masuk dalam muqaddimah dan perbincangan tentang ayat sampai ayat 3. Kita kesambung lagi pada kali ini bermula daripada ayat 4. Pada pelajar buka mushaf, buka Quran, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. Allah, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tengok ayat ini, intaqala siyaq huna. Ayat ini berpindah. Semalam kita bincang tentang sifat Allah Azza wa Jalla, nama-nama dia. Sekarang kita berpindah kepada keadaan yang berkait dengan kehidupan manusia. Kerana apabila Allah Ta'ala sebut yang menciptakan langit dan bumi sebagai peringatan ataupun persiapan kepada penduduknya. Bila kita sebut tentang rumah, ingatlah isi rumah, mana ada rumah kosong, kan? Kemudian bila sebut tentang langit dengan bumi, maka di sana terdapat penghuni-penghuninya. Dia panggil sakiniha. Allah sebut di sini 6 ayyam. Kalau kita belajar dalam ilmu bahasa, yaumun jamak dia ayyam, makna hari. Hari di sini tidak diterjemahkan dengan hari. Para penterjemah memilih terjemahan 6 masa. Sebab dia bukan macam hari dunia ni, 6 hari 6 kali 24 jam gitu lah. Dia panggil ayyam min ayyamillah, masa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab
penciptaan ini berlaku sebelum diciptakan langit dengan bumi. Belum lagi ada matahari, belum lagi ada bulan, belum ada malam, belum ada siang. Wa innama hiya ayyamullah, hari-hari yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang tahu lama ke pendek. 6 masa tu pasal mana? Timbul lagi soalan, tanda pelajar. Soalan ni menarik. Kenapa Allah Ta'ala tak gunakan kuasa dia? Dalam surah Yasin Allah firman, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Bila Allah Ta'ala nak benda satu benda, kun fayakun, jadi lalu. Kenapa di sini tidak digunakan kun fayakun? Allah guna fi sittati ayyam, 6 masa. Kata di para ulama tadabbur, Allah SWT yang maha berkuasa, boleh dia buat sekelip mata kun jadi belaka. Tetapi Allah guna maklumkan kepada kita fi sittati ayyam. Ini menunjukkan Allah nak didik hamba dia supaya tidak gopoh. Kata kita orang Kelantan, tak belorak, tak gaduh. Tuan-tuan kena ingat, gaduh dengan bahasa orang Kelantan dengan makna kelang kabut, nak cepat, itu makna gaduh. Kalau kita pergi luar kata jangan gaduh, kita tak balas gaduh jadi berkelahi. Fi sittati, Allah nak didik hamba dia supaya kita ni jangan gopoh, jangan nak cepat. Aku buat langit dengan bumi 6 masa, boleh je aku buat kun fayakun. Ni tiba-tiba kita mari belajar 2 hari bahasa Allah, nak balik dah ustaz, apa tak faham belajar. Berapa hari baru? Saya tak mau dah duduk di pondok. Sebab mari duduk setahun 2, lidah kerah lagi baca Quran tak boleh. Kita kata berapa baru umur kita? Baru 65 tahun. Nak suruh belajar 3 hari, mana boleh? Maka kena sabar. Demikianlah dalam dakwah, dalam pendidikan, dalam apa saja, isbiru wa sabiru. Sabar. Allah Ta'ala tak jadikan dunia dengan itu langit dengan bumi kun fayakun. Allah nak suruh kita belajar ilmu, sabar, mempunyai masa, ruang yang cukup biar kita tidak belorak. Kemudian apabila selesai, thumma istawa 'alal 'arsy. Tengok terjemahan pimpinnya kata, kemudian ia bersemayam di atas aras. Sebahagian ulama kata elok kita kekal dengan lafaz asal. Kemudian ia beristiwa 'alal 'arsy, di atas aras. Tengok nota di bawah. Nota di bawah ni wajib baca. Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas aras ialah menurut cara yang layak baginya. Kita kena ingatlah para jemaah sekalian, bila kita bincang tentang sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena kata sifatun nu'minu biha kama akhbara subhanah. Ini pelajar-pelajar kena ambil perhatiannya. Sifat Allah Ta'ala ni kita kena beriman seperti yang Allah Ta'ala sebut. Wa numirruha kama ja'at, kita sebut seperti Allah Ta'ala sebut. Kita ikrarkan dia min ghairi ta'wilin wala tashbihin wala ta'til. Tak payah kita duduk tukar makna dia. Tak, jangan pula kita samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab bagaimana cara dia? Kita beriman Ar-Rahmanu summa stawa 'alal 'arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kerana kita tidak tahu bagaimana kaifiat. Bila kita bincang tentang Allah Azza wa Jalla, jangan duduk fikir dengan kepala kita macam ni, bagaimana cara lah. Itu dilarang. Dan kita tak boleh hurai tanpa ilmu. Biarkanlah lafaz yang Allah Ta'ala sebut ini kalamullah, biar lafaz ini mempunyai kehaibatan dalam diri kita, menunjuk isyaratun ila uluwihi subhanah, menunjukkan kepada ketinggian dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka bila mari ayat-ayat seperti ini, kita kena belajar, kita kena guna pendekatan yang telah disebut oleh Imam Darul Hijrah, nama dia Imam Malik bin Anas. Ketika orang tanya bagaimana Allah Ta'ala istiwa, Imam Malik rahimahullah ta'ala
marah dia kata al-istiwa'u ghairu majhul. Cara Allah Ta'ala istiwa itu bukanlah satu benda yang majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul, cara dia tidak boleh dipikir oleh akal. Wal imanu bihi wajibun, kita beriman wajib. Was su'alu anhu bid'atun, tanya-tanya ni macam mana itu satu perbuatan yang bid'ah, yang tidak baik. Sebab kalau kita nak pertikaikan tentang istiwa, kita juga akan ditanya oleh orang, kamu terima sifat Allah Ta'ala mendengar dan melihat, kan? Habis nanti ada mari orang tak cerdik mari tanya, kaifa al-basar, bagaimana Allah Ta'ala tengok? Menimbulkan satu perbuatan yang tidak baik. Bagaimana tidak baik. Allah Ta'ala tengok, ya, bagaimana? Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Kita beriman, nu'minu bihi wa nusbituhu, kita isbat dan kita beriman. Ini yang sepatutnya. Kalau tidak, kita akan masuk dalam, kalau kita duk bahas, kita akan masuk dalam madayiq. Madayiq mana dalam satu ruang yang sempit, yang membuatkan kita jadi terumbang-ambing, tak tahu nak gimana. Kita ikut sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama salafus salih. Itulah yang lebih selamat, insya-Allah. Jangan banyak duduk balas sana sini. Yang kita sepatutnya dalam bahasa Allah, ayat-ayat begini, sifat-sifat begini, kita sibuk dengan tadabbur. Tadabbur, perhatikan yang boleh membawa kepada kecintaan kita kepada Allah, mentakzim, mengagungkan Allah, menimbulkan haibah, rasa gerun dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali letak dalam kepala kita khayalan. Khayalan begini-begini elak, itu bukan Allah. Kalau lagi kita boleh memikir. Baiklah, panjang kita, alhamdulillah. Perbincangan tentang sifat ini kita dah bincang agak panjang sedikit dalam syarahana kepada kitab Perisai bagi sekalian mukallaf yang disyarah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tuan-tuan para jemaah boleh tengok di sana. Kita pergi kepada ayat seterusnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi. Tuhan tahu. Serta apa yang keluar daripadanya. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Allah Ta'ala mengetahui apa yang turun dari langit serta apa yang naik kepadanya. Tuhan tahu belaka. Kan? Maka di sini kita kena ambil perhatian. Allah Ta'ala tahu ma di sini, ma yaliju. Ma iaitulah umum segala perkara hak masuk dalam bumi, kan? Yaliju fil ardh, hak masuk dalam bumi, air nyerap dalam bumi, biji-biji masuk dalam bumi, manusia masuk dalam bumi bila mati, kan? Hak kita tahu ke? Yang kita tak tahu, banyak lagi tak tahu. Yang keluar daripadanya pula, keluar daripada bumi, apa dia? Masuk benih, keluar tumbuhan. Masya Allah, tabarakallah, kan? Masuk air, keluar pokok. Keluar juga daripada bumi al-ma'adin, galian-galian logam yang begitu banyak. Dan akan keluar nanti pula manusia, yakhrujuna minal ajdasi sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun. Keluar daripada kubur berduyun-duyun manusia esok. Jadi Allah SWT tahu belaka. Air, angin, hawa angin dan semua perkara itu menunjukkan bahawa Allah duduk di bawah ilmu Allah Ta'ala. Apa yang turun dari langit daripada wahyu, malaikat, hujan, semua sekali. Apa yang naik ke langit, malaikat naik, ruh dibawa naik, surah amalan-amalan dibawa naik. Itu semua itu turun naik itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita cuai, lalai, sebab tengok Allah kata apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Dan Allah tetap bersama-sama kamu di mana saja kamu berada. Duduk mana? Allah ada bersama kita. Tulis itu, yakni sedia mengetahui hal keadaan kamu pada bila-bila masa dan di mana saja kamu berada. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bersama kita. Dia panggil di sini ma'akum. Kita kata Allah bersama kita, ai bihifzihi wa kala'atihi. Allah jaga kita. Apa setelah istilah kita jaga kita secara bersyarat. Maknanya kita jaga kita, maksudnya kita jaga kesihatan kita jaga keselamatan kita, jangan duk masuk di tempat-tempat orang ramai. Itu maksud yang dikendaki dalam slogan kita jaga kita. Tapi yang sebenarnya kita kena kata Allah jaga kita. Allah jaga kita. Hei, para jemaah sekalian, sedar ke tidak kita bahawa bagi setiap kita ni ada hafazah, ada malaikat. Tengok dalam surah Ar-Ra'di ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'aqibat, ada malaikat yang tukar shift. Malaikat yang jaga kita semalam, dia tukar dengan malaikat pagi ni, naik dah subuh ni. Dia mari tengok kita sembahyang subuh, dia pun naik. Malaikat yang jaga siang, dia akan naik asar, dia balik naik ke langit. Mu'aqibat, dia duk jaga kita, tak tinggal-tinggal. Malaikat penulis catatan amalan, dia panggil malaikat yahfazunah. Malaikat tu duk jaga kita. Kita ni ada malaikat jaga. Kalau malaikat tak jaga, sombak lama dari hidup kita ni masuk semut pada kita tidur, kan? Fa iza ja'al qadar, dengar ni. Bila mari waktu Allah Ta'ala takdirkan berlaku sesuatu yang tak baik pada kita, khallau bainahu wa bainal amr. Malaikat lepas. Hari ni Allah Ta'ala takdirkan orang ni aksiden. Na'udzubillah. Nah, maka dia lepas, berlakulah benda tu. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang ni dapat nikmat, orang ni dapat bala, orang ni macam-macam. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak baik. Maknanya Allah Ta'ala ma'akum di sini, iaitu Allah Ta'ala memberi pertolongan, bantuan, dipanggil ma'iyyatun khasah lil mu'minin wa ma'iyyatun amah. Allah Ta'ala tahu segala benda yang kamu buat. Jangan duduk main, Tuhan dekat dengan kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah amat melihat akan apa saja yang kamu kerjakan. Membuat apa? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Maknanya Tuhan sebut aku tahu belaka. Hak malas, hak sia, hak turun naik, hak apa membuat, semuanya di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Kemudian diulang balik tentang mulk, kerajaan Allah. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Ingat, Allah Ta'ala sahaja yang menguasai dan memiliki langit dengan bumi. Duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama, a'adat tazkir. Allah Ta'ala ulang balik di sini sebagai satu peringatan. Ingat kepada apa? Bi anna lahu mulkus samawati wal ard. Allah Ta'ala ni pemilik langit dengan bumi dan segala isinya. Jadi kita kena tahu dalam ayat yang lepas, dalam ayat yang awal-awal dulu yang kita bincang semalam, ayat yang kedua, lahu mulkus samawati wal ard. Sekali lagi Allah peringat pada ayat yang kelima ni, lahu mulkus samawati wal ard. Kamu jangan lupa, kamu jangan lara, kamu jangan lalai, kan? Apa dia lalai? Allah Ta'ala pemilik langit dengan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Maknanya segala urusan kita ni dikembalikan kepada Allah.
Ini menunjukkan bahawa ayat ini mengisbatkan kebangkitan semula. Dalam doa waktu kita bangun tidur, Nabi ajar apa? Kata belakang doa bangun tidur. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Ini dalam kitab Perisai Muslim kita sudah jelas. Wa ilaihi an-nusyur. Kita sudah tidur, kita kata wa ilaihi an-nusyur, kepada Allah kita akan dikembalikan. Barulah kita rasa, oh jangan buat maksiat hari ni. Pergi cari rezeki halal, jangan cari haram. Kita kembali kepada Allah. Sedaplah atas dunia ni. Projek sana, projek sini, kan? Buah sana, buah sini. Tapi ingat, kamu akan kembali kepada Allah. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl. Allah lah yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam silih berganti. Allahu Akbar. Tengok di sini. Allah Ta'ala masuk malam kepada siang, siang kepada malam. Macam mana cara dia? Dia kata ada tafsiran yang, salah satu daripada tafsiran, dia kata malam ambil hak siang. Bila mari musim sejuk, malam panjang, dia ambil hak siang, siang jadi pendek. Bila mari musim panas, malam pendek, siang ambil hak dia. Kita tengok 4 musim kan dalam setahun ni. Musim panas, musim sejuk, musim bunga. Maka pertukaran itu salah satu daripada yulijul laila fin nahar. Tapi wa ajwad minhu, yang lebih eloknya pentafsir, annan nahar, malam mengambil tempat siang, siang mengambil tempat malam. Mana kita ni kalau kita berjalan travel, kita rasa. Ana suka waktu duduk belajar dulu Madinah, kita akan bertolak pergi ke Mekah ni petang. Jadi duduk pada pasir ni jelas sekali-kali. Kita tengok sikit tahap turun dia punya waktu maghrib tu masuk. So kita berhenti solat maghrib, lepas tu kita nampak ufuk tu. Warna merah di langit tak akan hilang sikit-sikit. Allahu Akbar. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimum bidzatis sudur. Dan Allah lah yang amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Takkid alal ilmi, menunjukkan Allah Ta'ala itu mempunyai ilmu. Dia tahu belaka apa yang terkandung di dalam dada. Kita ni maklumat kita ada 2. Satu maklumat fis sudur, zatus sudur. Zatus sudur, hak duduk dalam dada kita ni, hak tak keluar di mulut, orang tak tahu. Manusia tidak tahu. Yang tahunya Allah saja. Hak duduk dalam kepala kita duduk mikir, Allah Ta'ala tahu. Jadi dalam wa ma yusamma al-aqlul batin, ataupun disebut dengan al-la-wa'i, kita pun tak sedar benda tu ada dalam hati kita, ada dalam niat kita. Cuma orang duk bahas tentang macam mana malaikat nak tulis niat. Kita niat nak buat benda baik esok, tapi tak keluar daripada mulut. Maka itu dia panggil ilmu yang Allah Ta'ala beri pada malaikat. Bila orang tu niat nak buat baik, dia tulisnya pahala. Itu dia panggil malaikat boleh tahu. Maka dinamakan zatus sudur, yang terkandung dalam dada, yang terkandung dalam hati. Apa dia? Tanda pelajar. Yang terkandung dalam dada, dalam hati ni, benda yang tak keluar lagi, yang belum keluar, itu dia panggil dalam hati. Sebab mulazamatus sudur, maklumat tu duduk dalam hati kita. Siapa pun tak tahu. Kita duduk sebelah kawan kita duduk mikir, tak ada orang tahu. Kita tidur sebantal, kata orang. Tidur sebantal, khayal lain-lain. Tak. Kita tidur sebantal. Isteri duduk sebelah. Isteri kat duduk mikir, pagi esok kalau lah suami aku ni boleh pergi ke Damas mana-mana. Oh, bahagianya hidup. Suami sebelah dia
Duk mikir muka lain pula, fikir nak pergi cari rezeki. Ada semua pihak nakal tu duk mikir, tengok orang sebelah ni nampak tua dah, dia mikir cari hak muda so lagi. Tak ada siapa tahu. Tapi Allah Taala alim bizatis sudur. Hak dada yang tak pernah keluar lagi pun sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kita manusia ni tak boleh. Karena itu pada hari kiamat Allah Taala kata yauma tublas sarair, hari didedah sekalian rahsia. Hak dalam hati terkeluar semua. Yang zahir, yang batin ya. Yang kita niat, yang kita dah buat semua tahu. Masya-Allah tabarakallah. Tulis para pelajar sekalian, kita dah bincang semalam tentang ayat Quran ini turun di Mekah ke Madinah. Ada sebagian ulama katakan awal surah daripada 1 sampai ke ayat ini, ayat 6, wa huwa alimun bizatis sudur. Ada ulama mengatakan wallahu ala nazala bi Makkah, turun di Mekah nahwa 6 ayat. 6 ayat. 1 hingga 6 ni nazala bi Makkah, turun di Mekah. Maka para ulama telah menghitung dari dalam ayat 6 ini tanda pelajar. Ada 16 nama min asma'il husna. Asma'illahil husna ada 16 nama. Tanda. Yang pertama Allah. 2 Al-Aziz. 3 Al-Hakim. 4 Al-Malik. Lahu mulku tu. Yang kelima Al-Khaliq. Yang keenam Al-Qadir. 7 Al-Awwalu. 8 Al-Akhiru. 9 Al-Zahiru. 10 Al-Batinu. 11 Al-Alim. 12 Al-Basir. 13 Al-Muhyi. 14 Al-Mumit. 15 As-Subuh. 16 Al-Ali. Ada 16 nama-nama Allah Ta'ala min asma'illahil husna. Nama Allah Ta'ala yang maha indah. Wa fiha ma la yasbut kaunu minal asma'il husna. Ada lagi yang tidak sabit atas nama, dia panggil sifat mulazim. Wa minha ma yaqa'at taraddud. Ada juga yang taraddud. Setengah ulama kata nama, setengah kata tidak. Karena itulah kata di para ulama tadabbur, inna ismallahil a'zam, nama-nama Allah Ta'ala ismullahil a'zam itu terkandung di awal suratul Hadid. Sebagaimana yang disebut daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sa'id bin Jubair dan lain-lain ulama tafsir. Setengah tu ada setengah kata kita kena baca waktu pagi, waktu petang jadi wirid. Sebab dia terkandung dalamnya nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah. Dan ismullahil a'zam, nama yang agung. Bahkan setengah daripada makna ni, tengok, al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu lam tarid fil Quran illa fi hadzal mawdi'. Tidak disebut dalam Quran kecuali di sini je, dalam surah Al-Hadid ini saja. Di sini je. Kita kata ini di antara ilmu tadabbur. Para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, ilmu tadabbur ni sangat menarik, tapi kita tak ada masa untuk nak perdalamkan. Jadi kita ambil lah, kata orang, tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Alhamdulillah. Sekarang ni kita masuk pada ayat yang ketujuh, dia panggil bermulanya ayat ma nazala bil madinati minas surah. Ayat madaniyah yang terkandung dalam surah ini, wallahu alam, itu di antara yang khilaf berlaku. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Tengok dalam ayat ini.
berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai pengguna wakil atas dunia. Tuhan beri kita harta, beri pangkat, itu semua itu pinjaman. Jangan ada bahasa besar, kita ni wakil je. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian dari harta itu pada jalan Allah, mereka tetap beroleh pahala yang besar. Ingat balik, boleh pahala yang besar. Maka dalam ayat ini seruan ad-da'watu ilal iman billah, seruan supaya kita beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang belum beriman, dan supaya mentajdid, memperbaharui, refresh kata orang tajdid ni, bagi orang yang sudah beriman, dia semak balik iman kita ni mantap ke tidak, ke iman kita ni bertaraf lemah. Dia panggil lemah. Allahu Akbar. Kita sebut dalam istilah dia panggil OKU. Tengok lemah ke tidak. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut infaq, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafi. Kamu infak sebahagian daripada apa harta yang Allah Ta'ala beri pada kamu menguasainya. Di antara kerana itu Nabi sebut as-sadaqatu burhan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abi Malik Al-Asy'ari, Nabi kata apa? As-sadaqatu burhan. Sedekah itu tanda. Tanda apa? Tanda keimanan. Harta kita ni sayang sungguh kita. Tiba-tiba bila mari orang iklan nak wakaf tanah buat pondok, sop keluar lalu daripada duit. Tak sayang-sayang. Kita nak buat rumah duafa orang miskin yang tak mampu, jalan. Kita nak beri makan kepada orang, bismillah. Keluar duit dengan sebab apa? Burhan. Tanda kita yakin dengan janji Allah Ta'ala. Siapa dia beri pahala, beri infak, Allah Ta'ala beri pahala. Itu burhan. Dalam ayat ini kita tadabbur sikit. Wa anfiqu mimma ja'alakum. Allah kata memberi nafkah kepada harta yang Allah jadikan kamu penguasa. Dalam ayat ini dipanggil nisbah harta itu kepada kita. Dalam surah Az-Zariyat ayat 19 Allah Ta'ala sebut juga wa fi amwalihim, dalam harta mereka haqqul lis-sa'il. Tapi ada kalanya Allah nisbah harta itu kepada dia. Dalam surah An-Nur tanda ayat 33, wa atuhum mimma lillahi allazi atakum. Kamu berilah kepada mereka daripada harta Allah. Harta Allah Tuhan beri kamu. Jadi kata di ulama tadabbur, sekali Allah nisbahkan harta itu kepada kita, ja'alakum mustakhlafi, kuasa kita, amwalihim, harta mereka. Dan ada kala Allah kata wa fi malillah, harta Allah. Apa perbezaan? Kita tadabbur di sini. Jawab dia, ketika nisbah harta itu kepada kita, kepada manusia, iaitulah dia panggil maqam madh. Ketika Allah Ta'ala nak puji hamba Allah Ta'ala yang telah memberi. Beri apa? Beri infak harta dia. Maka Allah Ta'ala nisbah harta itu kepada kita. Wa fi amwalihim haqqun, dalam harta mereka itu hak untuk orang fakir miskin. Kita yang bayar zakat, kita sedekah ni, Allah kata, Allah puji kita, maka dia kata hartamu tu, harta kamu nafkah.
untuk pahala kerana aku. Allah puji. Maka wa fi nisbatil mali lahum, nisbah harta itu kepada mereka, Allah puji juga sebab apa? Sebab mereka telah mencari harta dengan cara yang halal. Kemudian mereka buang daripada sifat mereka bakhil dengan kita infak, maka Allah puji. Tuhan kata wa fi amwalihim, hartamu. Okey, kita ni harta kita bebas nak buat apa saja. Betul tak? Tapi kamu guna pada jalan baik, maka Allah Ta'ala puji. Baik. Kalau di harta ada yang menyeru supaya kita berinfak wa hafzin wa hasin, maka ayat itu disebutkan harta itu harta Allah. Macam ayat kita kata wa atuhum mimma lillahi allazi atakum, memberilah kepada mereka harta Allah yang Tuhan beri kamu. Bukan hartamu, hak Allah. Kenapa bakhil? Pergi bagi nafkah. Itu dia panggil dakwah. Maka Allah Ta'ala sebut harta ini menjadi harta Allah. Kamu hanyalah peminjam, pengurus. Kenapa bakhil? Macam kita ni pegawai keuangan, bendahari masjid contohnya, kan? Bendahari masjid, kerja dia menguruskan duit yang diinfak oleh orang pada masjid. Kita mari masjid, tengok Allah masjid ni cantik, suka kita. Kita letak dalam tabung dengan niat supaya digunakan masjid ni, duit ni untuk gaji orang, beri nafkah kepada pekerja-pekerja cleaner, nak supaya mari bersih masjid comel lagi. Satu. Kita mari tengok masjid kita ni, masya-Allah, makmur. Kuliah sentiasa ada, subuh ada, pagi ada. Kita letak duit dalam tabung supaya duit akan digunakan untuk infak, beri minyak, sumbangan kepada penceramah-penceramah. Patut. Tiba-tiba AJK masjid menganggap duit tu macam hak bapak dia punya. Bukan semua ni, saya cerita je. Menganggap duit ni sebagai duit dia punya, bakhil apa dia benda? Panggil ustaz mari jauh-jauh. Buka sampul, duit minyak tak berapa nak lepas. Nah, ustaz tu pergi jauh, bawa kawan lagi. Panggil teman, bawa driver lagi. Tak cukup minyak. Dia tidak mikir. Maknanya, ingat duit ni kita punya. Simpan duit. Sampai setengah tu, masjid gembira. Masjid kita ni, dalam tabung kita ada 300-400 ribu ada. Setengah juta ada. Tapi, aktiviti tidak ada. Orang bagi duit kamu, bukan suruh simpan, suruh aktiviti, kan? Maka, Allah kata di sini, hei manusia, munafkahlah mimma lillah, harta Tuhan beri kamu, bukannya betul-betul hakmu. Allah Ta'ala bagi pinjam, pergi nafkah. Itu maknanya ketika ayat menggalakkan kita nafkah, Allah Ta'ala guna perkataan mimma lillah, harta Allah. Kalau kita pergi negeri Arab, contohnya di Mesir, kalau dia nak minta derma, dia kata ya Muslim, berilah pada aku harta Allah. Al-mal malullah, dia kata harta Allah. Mengkupi apa, bakhil apa? Bila kita dah infak, tangan kita dah, orang panggil tangan di atas, Allah puji kita, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafi wa fi amwalihim haqqum, maka nisbahkan harta itu kepada kita. Sebab kamu ni baik, hartamu nafkah. Tapi kalau nampak dia bakhil, kupi, tak berapa, orang panggil kikir, Allah kata, apa musibuk? Apa kamu bakhil? Harta ni harta aku bagi pada kamu. Harta Allah Ta'ala, mu pengurus saja. Masya Allah, tabarakallah. Karena itulah sabda Nabi SAW, tanda hadis ini sangat penting sebagai motivasi kepada kita yang banyak harta khususnya. Nabi kata apa? Yaqulu ibnu Adam, anak Adam ni selalu bercakap, mali mali, ni harta aku, ini rumah saya, ini kebun saya, ini syarikat saya, ini bisnes. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahal laka ya ibna Adam, mana Adam, tidak adalah harta kamu itu mimmalika illa ma akalta fa'afnaita. Hak betul-betul jadi harta kita, bukan hak kita milik, bukan hadut dalam akaun
Hak tu harta kita pegang sekejap. Lepas pada kita mati, pok jadi hak orang lain. Hak harta kita macam mana? Tanda. Ma akalta fa'afnai. Hak kamu makan dah jadi baja. Tu harta kita. Au labista fa'ablaita. Apa yang kamu pakai dah lusuh habis dah. Nak bagi kau orang pun kata apa nak ambil baju tu. Baju dah kecut dah, lusuh. Au tasaddaqta fa'amdaita. Ataupun yang kamu sedekah, kamu telah mendahului aset untuk menjadi bahagia kamu di akhirat. Wa ma siwa zalika, hak lain daripada ni, harta orang tu mu tolong jaga ya. Kita ni kadang-kadang berpenaknya daripada muda sampai tua cari harta, lalu tabur masjid buat tak nampak ya. Sebab sayang harta nak simpan ke anak, nak simpan ke cucu, nak simpan pada anak dia ada harta dah. Bakhil punya pasal tak bergerak tabung, tak bergerak pitih dia. Maka Nabi kata wa ma siwa zalik, lain daripada hak tiga saat ni, tu harta orang tu. Bila dia mati, dia boleh bersakah hak ni, boleh bersakah ni, dia nya saja dari kubur. Kecuali anak dia baik. Alhamdulillah para jemaah sekalian, hadis ini rawahu Muslim daripada Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu, ada di kalangan anak yang baik, anak yang soleh. Mari sini, ya ustaz, saya sayang ke mak saya. Kita kata kulluna nuhibbu, semua kita sayang kepada ibu bapa kita. Betul? Dia kata, inilah dia bawa sampul. Banyak ribu jugalah duit. Dia kata ini bahagian saya. Setelah dibahagi pusaka pada adik-beradik, dapat beberapa belah ribu ni duit, ambillah ustaz, tolong letak di tempat yang sampai ke pahala kepada mak saya. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata, istilah orang kapur kata, sejuknya perut makmu mengandung kepadamu, tinggal harta anak tak ambil, pulang balik kepada ibu bapa, iaitulah dia wakaf balik niat kepada orang tua. Sebab itu kita tak tahu. Allah Ta'ala kata, mu tak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Anak kamu hak mana yang memberi manfaat pada kamu. Kita nak kira hak manfaat ke? Hak duk mari duduk dengan kita ni lah. Hak duk main gosok betis kita pagi-pagi. Hak ni hak juru sekali ni. Anak kita hak duk jauh kerja luar negeri tu, nampak macam tak baik ya. Walau hanya hak ni, bila mati ambil harta pusaka, bui balik pada ibu bapa. Dia ada harta dah. Dia duk jauh, naam. Tapi hari pagi petang siang malam Rabbil fili wali walidayya. Hak duk di rumah ni boleh harta berjoli tak tahu duk mana. Tapi nama tanah kita tukar ke dia habis dah. Jangan ibu bapa jangan berlaku zalim pada anak-anak sendiri. Jangan duk tukar nama senyap-senyap, biarlah mereka tukar di atas nama harta pusaka, kerana kita tak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah kata mu tak tahu hak mana anakmu lebih bermanfaat pada kamu. Cerita kita tentang harta belum tamat. Cerita kita harta, Allah Ta'ala puji hartamu bila kita nafkah. Harta aku, kata Allah, bila menggalakkan supaya kita nafkah, insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-8 dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.